Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya mu'allima Ibrahim 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ustaz. Semua sihat? Baik, alhamdulillah. Ustaz apa khabar? Alhamdulillah, saya sihat juga. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita bertemu sekali lagi pada malam ini untuk sambung perbincangan kita dalam surah Al-Mumtahanah. Hari Selasa kita membincangkan surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60. Hari ini insya-Allah kita nak sambung perbincangan kita pada penghujung ayat yang ke-4 dan ayat yang ke-5 insya-Allah. Baik. Sebelum tu seperti biasa kita nak baca dulu ayat yang ke-4 dan juga ayat yang ke-5 ini pada muka surat 549, muka surat 549 surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-4. Ayat yang ke-5 Allah berfirman, Jaya ada ke? Kalau Jaya tak ada tak apa. Tak apa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. Allahul Azim. Terjemahan, kita melihat pada penghujung ayat yang keempat ini. Terjemahan pada penghujung ayat yang keempat bermula daripada doa itu, Rabbana alaika tawakkalna. Wahai Tuhan kami, kemudian berdoalah wahai orang yang beriman sebagaimana Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya berdoa ketika mereka memusuhi kaumnya yang kafir dengan berkata, wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat serta kepada Engkaulah jua tempat kembali. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana pendidasan orang-orang kafir, dan ampunkanlah dosa kami, wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkaulah sahaja yang maha kuasa lagi maha bijaksana. Baik, kita dah bincangkan hingga pada penghujung ayat yang keempat ini, iaitulah doa yang dibacakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan digalakkan oleh kita untuk mengambilnya sebagai doa yang kita baca, Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wahai Tuhan kami, kepada Engkaulah sahaja kami berserah diri dan kepada Engkaulah kami rujuk bertaubat serta kepada Engkaulah jua tempat kembali. Baik, kita telah melihat beberapa poin. Dua potongan pertama pada Rabbana alaika tawakkalna, iaitulah rahsia hidup tenang itu adalah dengan bertawakal, menyerahkan segala urusan itu kepada Allah Azza wa Jalla setelah kita menyedari bahawa kita tidak mempunyai apa-apa pun kuasa
di hadapan Allah Azza wa Jalla. Kita boleh berusaha, tetapi nanti yang akhirnya yang akan menentukan perkara itu jadi ataupun tak jadi, dapat ataupun tak dapat, berhasil ataupun tidak, itu semuanya adalah Allah Azza wa Jalla. Kita boleh belajar banyak mana pun kita nak belajar, di mana pun kita nak belajar, akan tetapi yang memberi kefahaman nanti adalah Allah Azza wa Jalla. Kita hanya tertakluk kepada usaha sahaja dan kemudian itu bertawakal. Kita mulakan sesuatu usaha itu dengan doa, kemudian usaha, kemudian diakhiri juga dengan doa, menyerahkan semuanya kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Maka rahsia untuk hidup itu tenanglah dengan bertawakal kepada Allah. Kemudian wa ilaika anabna, dan kepada engkaulah kami rujuk bertaubat. Kita telah lihat perkataan anabna dan juga perkataan taubat kan. Terjemahan anabna diletakkan bertaubat, dan kita juga ada perkataan taubat yang bermakna taubat juga. Tetapi di sini digunakan perkataannya bukan taubah, tetapi al-inabah, perkataan yang berbeza kan. Cuma terjemahan meletakkan makna yang sama, dan sudah tentu mesti ada perbezaan dari sudut makna, sebab kalau sama tidak perlulah diletakkan perkataan yang berbeza. Teks Arab itu tak perlu digunakan perkataan yang berbeza, guna perkataan yang sama saja. Akan tetapi di sini Allah gunakan perkataannya berbeza. Dan kita telah bincangkan bahawa ana benar ataupun al-inabah itu, ambil pada root word dia, itu adalah tahap yang lebih tinggi dari sudut taubat. Taubat adalah level yang asas. Kemudian lebih tinggi daripada itu adalah level al-inabah. Al-inabah yang lebih tinggi daripada taubat. Penyesalan, tidak mengulangi, dan berazam tidak mengulangi, serta meminta ampun dan menjadi lebih baik daripada sebelum itu. Baik, kemudian bahagian akhir Allah sebutkan wa ilaikal masir, serta kepada engkaulah jua tempat kembali. Wa ilaika, dan kepada engkau ya Allah, al-masir, tempat kembali. Baik. Kita ini sama ada kita sedar ataupun tidak, kita sedang menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Kita sedar ataupun tidak perkara ini, kita sedang berjalan kembali menuju kepada Allah. Dan kerana Allah dialah sahaja tempat kembali. Pertama, tempat kembali segala urusan manusia, urusan kita di dunia ini, semuanya itu dikembalikan kepada Allah. Itu yang disebutkan sebagai wa ilaikal masir, dan kepada engkau jualah tempat kembali. Tempat kembalinya segala usaha yang kami telah lakukan, keputusannya nanti tertakluk di tangan Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW sebutkan wa ilaika yurja'ul amru kulluh, dan kepada engkau ya Allah dikembalikannya segala urusan yang dilakukan oleh hamba. Maka tempat kembali itu yang pertamanya ialah tempat kembali segala urusan manusia, segala urusan kita. Dia akan kembali akhirnya kepada Allah. Apa maksud tempat kembali? Maksudnya ialah keputusan itu akan ditentukan oleh Allah Azza wa Jalla, diterima ataupun kalau ibadah itu, dia semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Allah akan bagi nanti markahnya, diterima ataupun tidak, lulus ataupun tidak. Permohonan taubat, permohonan keampunan, permohonan hajat, itu semua dikembalikan kepada Allah. Allah akan nilai diterima ataupun tidak, diluluskan ataupun tidak. Yang kedua, Allah sebagai tempat kembali ialah manusia itu akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini urusan kita dikembalikan kepada Allah, tapi nanti sampai satu masa kita sendiri akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla, dan kita sedang berjalan menuju kepada Allah sama ada kita perasan ataupun tidak. Kita lihat pada surah yang ke-84 ayat ke-6.
Muka surat 589. Muka surat 589 surah Al-Insyiqaq, surah yang ke-84 ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oh, ada, masya-Allah. Saya ingatkan tak ada, saya seorangan. Ada. Ahlan aja ya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih. Terjemahan. Wahai manusia, sesungguhnya kamu telah bekerja keras menuju ke arah Tuhanmu, maka kamu akan menemuinya. Maksudnya di sini, manusia di dunia ini baik disedari atau tidak adalah dalam perjalanan kepada Tuhannya. Dan pasti dia akan menemui Tuhannya untuk menerima pembalasannya daripada perbuatannya yang buruk maupun yang baik. Baik. Maka setiap daripada kita sedang berpenat lelah berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Apapun keadaan kita, sama ada laju ataupun perlahan, kita sedang melangkah menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Bersedia ataupun tidak. Famulaqih, kamu pasti akan menemuinya. Mulaqih ini, biasa dengar tak perkataan mulaqih? Kalau bentuk yang begini mungkinlah kan tak berapa familiar. Inilah dia bentuk perkataan yang sama dengan ilal liqa. Pernah dengar perkataan ilal liqa? Kan, semoga berjumpa lagi atau semoga ke pertemuan yang akan datang, liqa. So sama dengan mulaqi. Liqa, mulaqi, lebih kurang bunyi dia. Lebih kurang. Liqa tu maksudnya perjumpaan ataupun pertemuan. Mulaqi ini saya potongkan. Kita potongkan fa itu dan juga ha yang berada di belakang, so tinggal mulaqi. Ada mim di depan itu menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada orang. Macam iman, perkataan iman maksud dia iman. Tapi kalau mukmin, orang yang beriman. Islam, Islam lah. Muslim, orang Islam. So liqa, pertemuan. Mulaqi, orang yang bertemu, orang yang pergi bertemu ataupun berjumpa. So kita mulaqi pasti akan berjumpa dengan Allah. Dan kenapa kita boleh kata dia adalah satu perkara yang pasti tetap? Kerana perkataan mulaqi ini diletakkan dalam bentuk isim. So dia sesuatu yang tetap, tak akan berubah. Tak ada orang yang tiba-tiba je dia tak jadi jumpa Allah, tak boleh. Ataupun Allah cancel dia punya appointment tu. Tak ada. Ini tak boleh cancel, tak boleh delay. Mulaqi. Kalau dah set appointment tu, Allah yang dah set, kena datang jumpa, suka ataupun tak suka. Kita tak nak pun Allah akan jemput. Allah jemput datang rumah jemput jumpa aku. Mulaqi. Orang yang akan pasti berjumpa. Maka manusia selepas daripada itu akan ke mana? Itu yang Allah sebutkan pada surah Al-Alaq ayat yang ke-8. Pada surah Al-Alaq ayat yang ke-8 saya bacakan sahaja. Muka surat 597 ayat yang ke-8, muka surat 597 surah Al-Alaq surah yang ke-96 ayat yang ke-8. Baik, Allah berfirman, kita baca samalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ila rabbikar ruj'a. Inna ila rabbika ruj'a. Terjemahan. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah tempat kamu kembali. Baik. Maka ayat ke-6 tadi, famulaqih tadi, Allah beritahu bahawa wahai manusia, kamu semua sedang berjalan bersusah payah nak menuju kepada Tuhan, maka pasti kamu akan bertemu dengannya. Sampai masanya inna ila rabbika ruj'a, kita semua akan rujuk kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Baik.
Sebab itu Allah sebutkan wa ilaikal masir, dia itulah tempat apa? Tempat kembali. Dan tempat kembali di sisi Allah Azza wa Jalla ada berapa banyak? Di sisi Allah tempat kembali hanya ada berapa? Hanya ada 2 sahaja. Tak ada banyak. Semua ada 2 sahaja. Baik, yang pertama apakah hadir? Yang pertama dia adalah syurga. Kita lihat pada surah yang ke-25 ayat ke-15. Surah ke-25 ayat ke-15. Muka surat 361. Muka surat 361 surah Al-Furqan, surah ke-25 ayat yang ke-15, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Qul adzalika khairun am jannatul khuldi allati wa'idal muttaqun. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Terjemahan. Katakanlah Muhammad, adakah azab seperti itu yang baik atau syurga yang kekal dan dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa sebagai balasan dan tempat kembali bagi mereka? Baik. Kanat lahum jazaa'an wa masira. Syurga itu adalah apa? Adalah di sini diperuntukkan sebagai balasan dan juga tempat kembali. Maka ini tempat kembali yang pertama yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Tempat kembali yang kedua sudah tentunya tidak lain ialah neraka. Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-64 ayat 10. Muka surat 557. Muka surat 557. Surah yang ke-64. Surah At-Taghabun. Ayat yang ke-10. Allah berfirman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. خالدين فيها وبئس المصير. Terjemahan. Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat keterangan kami, mereka lah ahli neraka, kekallah mereka di dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Baik, wa bi'sal masir, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Maka ada 2 tempat kembali, syurga dan juga neraka. Neraka Allah sebutkan dia adalah sebagai seburuk-buruk tempat kembali, dan sudah tentu tidak ada sesiapa di dunia ini nak tinggal di rumah yang buruk kalau diberi pilihan. Tak ada siapa yang nak tinggal di rumah yang buruk. Semua orang nak tinggal di rumah yang paling cantik, yang dia boleh jika diberi pilihan. Akan tetapi di dunia ini kadar rezeki setiap orang itu Allah telah tentukan. Allah telah tetapkan. Mungkin ada orang yang usahanya itu sedikit tetapi banyak yang dia dapat. Ada orang yang usahanya banyak tetapi sedikit yang dia dapat. Begitulah
takdir yang Allah telah tetapkan. Allah sebutkan wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah dia melebihkan sebahagian daripada kamu daripada sebahagian yang lain dari sudut rezeki. Itu bahagian yang Allah telah tetapkan setiap daripada kita. Maka rumah di dunia ini kita duduki berdasarkan kepada kemampuan yang Allah telah berikan, rezeki yang Allah telah berikan kepada setiap daripada kita. Tidak ada pilihan. Akan tetapi di akhirat dia adalah tempat yang kita boleh pilih di manakah tempat yang kita nak kembali. Kita nak rumah yang cantik ataupun kita nak rumah yang buruk. Maka di akhirat dia adalah tempat yang boleh kita nak pilih, akan tetapi pilihannya bukan di sana. Pilihannya adalah di sini. Maka jika kita telah ketahui bahawa di sisi Allah itu hanya ada dua sahaja tempat kembali, syurga ataupun neraka, sebaik-baik tempat kembali ataupun seburuk-buruk tempat kembali, rumah yang cantik dan juga rumah yang buruk. Maka kita di dunia ini, apa yang perlu kita lakukan? Kita sedar bahawa kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kan sebelum orang mendengar berita kita, kemudian Allah ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? Maka apa yang perlu kita lakukan sebelum orang melafazkan perkara itu pada kita? Apa yang perlu kita lakukan sebelum orang lafazkan perkara itu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un pada diri kita? Iaitu setelah dia mendengar berita kematian kita, apa yang perlu kita lakukan? Ucapan syukur alhamdulillah. Ucapan syukur alhamdulillah. Kita bersyukur pada setiap perkara yang Allah telah kurniakan kepada kita hingga pada saat ini. Dan apabila kita sedari bahawa Allah adalah tempat kembali yang akan kita kembali kepadanya, maka di dunia ini apa yang perlu kita lakukan ialah kita kena kembali kepada Allah sebelum dikembalikan. Kita kena kembali kepada Allah sebelum kita dikembalikan. Kena kembali siap-siap. Kan? Dan itulah yang Allah serukan kepada kita. Setiap daripada kita, Allah serukan. Kita lihat pada surah yang ke-39 ayat 54 juga ayat yang ke-55. Pada muka surat 464. Muka surat 464. Surah Az-Zumar, surah yang ke-54, surah yang ke-39 ayat yang ke-54. Baik. Kita baru bermula dan kelas kita berapa minit? Baru lebih kurang 20 minit, 30 minit lah. Lebih kurang. Tapi kita dah baca berapa banyak dah ayat? Kalau kita kumpul tadi, dah sampai separuh muka surat tak? Dah sampai dah separuh muka surat dah. So, kalau kata kita masuk mana-mana kelas, antaranya kelas kita ini, dan kita tak dapat nak ikuti perbincangan ayat tu. Sebab apa? Sebab mungkin kita dah penat dengan tanggungjawab siang hari, mungkin tak sihat, mungkin ada perkara yang lain. Minimum apa? Minimum kita dah baca ataupun mendengar separuh muka surat ataupun satu muka surat daripada ayat Al-Quran. So dia adalah duduk yang tidak sia-sia, walaupun mungkin kita tak berapa nak faham perbincangan ayat kan, ataupun tak dapat nak bawa keluar point. Orang kata apa? Take away note tu tak dapat. Akan tapi kita pasti akan dapat ganjaran dari sudut membaca ataupun mendengar beberapa ayat dalam perbincangan kita malam ini. Baik. Ayat 54 ayat 5 pada surah Az-Zumar, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Saya kena unmute. Sorry Ustaz. Tak apa. Billahi minasyaitonir rajim. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. Terjemahan. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong, dan ikutlah sebaik-baiknya apa yang diturunkan kepadamu yakni Al-Quran dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu secara tiba-tiba sedangkan kamu tidak menyedarinya. Baik. Maka dalam ayat ini apa yang Allah perintahkan kepada kita? Allah kata wa anibu ila rabbikum. Setelah kita tahu bahawa Allah lah dia tempat kembali, maka apa yang perlu kita lakukan? Kita kena kembali kepada Allah SWT sebelum kita dikembalikan. Dan itu yang Allah seru, wa anibu ila rabbikum, dan kembalilah kepada Tuhanmu. Dengan buat apa? Pertamanya dengan bertaubat kepada Allah SWT. Kemudian buat apa? Wa aslimu lahu, berserah bulat-bulat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang ketiga nak buat apa? Yang ketiga pada ayat ke-25, dan ikutlah Al-Quran sebagai panduan yang diturunkan kepada kamu daripada Tuhan kamu. Maka ini tiga perkara yang perlu kita beri perhatian sebelum kita dikembalikan kepada Allah SWT. Kerana kita selalu baca wa ilaikal masir, kepada Allah lah tempat kembali, kepada Allah lah tempat kembali. Akan tetapi apa action kita daripada ayat tu? Kalau kita hanya tahu Allah tempat kembali, itu sahaja. Dan kita tak ada tindakan pun daripada potongan ayat tu, maka ayat itu tidak memberi apa-apa makna pun kepada kita. Setiap ayat, setiap potongan ayat, kadang tak perlu satu ayat pun, hanya potongan ayat, 2-3 perkataan, dia membawa kepada tindakan. Kena ada action plan daripada ayat itu, apa yang perlu dilakukan. Dan semua perkara itu secara umumnya Allah telah letakkan dalam Al-Quran dan juga dalam hadis Nabi SAW. Tinggal hanya kita nak kaji, nak cari dekat mana Allah letak, kan? Dekat mana Allah letak untuk kita nak sambung, kan, puzzle tersebut. Sebab itu dalam kelas kita merujuk ayat demi ayat. Kenapa? Kerana sebolehnya, kan? Bukanlah saya ni nak mengambil masa kita dengan baca ayat yang banyak, dan bukan juga nak peningkan kepala kita dengan nak baca ayat rujukan yang sangat banyak, bukan. Akan tetapi kalau siapa yang mengikuti kelas dan dia tuliskan nombor-nombor ayat yang kita bincangkan itu, kemudian dia tuliskan tajuk besar perbincangan kita pada hari ini, insya-Allah dia akan faham perbincangan kita walaupun dia tak ingat apa yang saya cakap. Kerana sebolehnya adalah, yang saya inginkan adalah biar ayat yang bercerita, bukan saya yang bercerita. Saya hanya tolong sampaikan saja sambungan cerita itu di mana. Dan kalau kita lihat pada awal tadi, Allah sebutkan wa ilaikal masir, dan hanya kepada engkau lah ya Allah tempat kembali. Maka kita melihat bermula pada surah Al-Insyiqaq ayat ke-6, Allah kata wahai manusia,
kamu semua sedang bersusah payah berjalan menuju kepada Tuhanmu, maka kamu pasti akan bertemu dengannya. Bila Allah sebutkan dalam surah Al-Alaq, inna ila rabbika ruj'a, kamu pasti akan kembali kepada Tuhanmu, dan tempat kembali kepada Tuhanmu itu hanya ada dua, syurga ataupun neraka. Tempat yang cantik ataupun tempat yang buruk. Maka lepas tahu itu, apa yang nak kena buat? Adakah kita cukup tahu nanti ada syurga dan neraka? Kena ada action plan, kena ada tindakan. Sebab itu adanya amanu wa amilus salihat. Tidak cukup dengan amanu, kita percaya sahaja bahawa betul nanti di akhirat kita semua akan kembali kepada Allah dan ada syurga dan juga neraka. Itu iman. Itu iman. Iman adalah kefahaman kita menurut Al-Quran. Kemudian setelah itu datang apa? Datangnya amilus salihat, kena bekerja, kena ada tindakan, kena ada action yang perlu diambil. Dan Allah sebutkan pada ayat yang kita bincangkan ini, apa yang perlu dibuat? Kita kena kembali kepada Allah sebelum kita dikembalikan. Kena kembali siap-siap dengan cara apa? Bertaubat kepada Allah, berserah bulat-bulat, aslimulah, serah bulat-bulat kepada apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Supaya apa? Hati kita tenang, hidup kita tenang, kita tak bergantung dengan usaha, kita tak timbul rasa sombong dan juga riak, rasa ego, aku hebat. Kemudian kita buat apa? Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, ikut dan turutlah, iaitu ikut apa? Sebaik-baik panduan yang Allah telah turunkan, iaitu Al-Quran. Itu cara apa? Tindakan yang kita dapat bila kita tahu bahawa kita ini akan kembali kepada Allah, dan tempat kembali kepada Allah itu hanya ada dua, syurga dan juga neraka. Maka sudah tentu kita nak inginkan tempat yang terbaik di akhirat. So apa tindakan dia? Inilah tindakan yang Allah berikan kepada kita. Tak payah susah payah nak fikir. Ini kan panduan, semua dah siap. Tak payah nak cari sendiri, saya nak kena buat apa, saya nak kena pergi bersuluk ke, saya nak kena habiskan zikir 1,000, 2,000, 3,000 ke. Tak, Allah dah siapkan semua dah. Semua Allah dah siapkan, tinggal kita nak cari sahaja, kemudian ikut apa yang Allah telah gariskan, telah beritahu kita dalam Al-Quran. Maka nak kembali ke tempat yang terbaik, apa yang kena buat? Sudah pasti kena ikut yang terbaik. Ahsana ini adalah yang terbaik. Terjemah letakkan apa? Sebaik-baik. Maka di akhirat, sebaik-baik tempat kembali adalah apa? Syurga. Maka di dunia, kalau nak dapat keputusan yang terbaik, maka kena dengan orang akan plan belajar di sekolah yang terbaik, masuk di kelas yang terbaik, belajar dengan guru yang terbaik. Semua dia akan nak terbaik. Sebab apa? Last sekali dia nak apa? Dia nak pekerjaan yang terbaik dengan pendapatan yang terbaik. Maka sebelum tu semua dia kena buat yang terbaik lah. Yang dia tak boleh pergi sekolah yang ala kadar, belajar ala kadar. Yang tiba-tiba dia nak yang terbaik, tak edit lah. Nak yang terbaik, di akhir itu target kita, last kali kita nak yang terbaik, maka tindakan sebelum itu nak sampai kepada akhir apa yang kita nak itu, dia kena juga yang terbaik. Maka siapa nak tempat kembali yang terbaik, yang Allah sebutkan sebaik-baik tempat kembali iaitu syurga, di dunia ini dia kena ikutlah yang terbaik, dan yang terbaik yang Allah sebutkan adalah Al-Quran. Supaya apa? Supaya nanti tidak jadinya penyesalan. Ya hasrata. Allah sebutkan pada ayat yang ke-56, supaya jangan nanti ada seseorang dia menyesal. Dia menyesal. Sebab apa? Dia tinggalkan apa yang sepatutnya dia lakukan ketika di dunia. Dan dalam surah An-Naba, akhir surah An-Naba, ya laitani kuntu turaba. Antara sesalan yang disebutkan adalah, wahai celakanya aku, alangkah baiknya kalau aku ini adalah apa? Adalah tanah. Tanah yang dipijak-pijak oleh orang, yang dipijak-pijak oleh binatang. Manusia lebih rela nak jadi tanah, menunjukkan betapa besar dia punya penyesalan nanti di akhirat. Bila? Setelah dia lihat dia punya tempat kembali. Itu wabi'sal masir, tempat kembali yang buruk tu. Dia dah tengok. Waktu tu barulah dia, lebih baik aku jadi tanah aje. Tak payah jadi manusia. Dan kalau balik dia ke dunia, nak bagi balik jawatan, kekayaan, rezeki yang melimpah ruah, dia pun tak nak. Kata aku tak nak, aku nak jadi tanah aje, cukup lah. Sebab apa? Dia dah tahu tempat kembali dia. Maka tahunya tempat kembali, dia akan menghasilkan apa? Sepatutnya menghasilkan tindakan, action plan yang diambil di sini.
maka kita tahu wa ilaikal masir. Hanya kita belajar potongan ayat wa ilaikal masir, dia memberikan kepada kita tindakan apa yang aku perlu buat. Lepas aku tahu aku nanti akan kembali kepada Allah, dan tempat kembali hanya ada dua. Maka orang yang dia duduk bersenang lenang dalam keadaan dia tahu dia akan ada dua nanti tempat kembali, yang mana dia pun tak tahu kat mana dia akan dikembalikan. Sekarang ni dia kena usaha je. Maka kalau dia duduk bersenang lenang, maka jadilah dia orang yang nanti kemungkinan akan jadi orang yang merugi kerana banyak perkara yang dia ambil ringan, yang mana sepatutnya di sini adalah tempat untuk dia berusaha. Baik. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Ayat yang keempat. Kemudian ayat yang kelima. Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana rabbana innaka antal azizul hakim. Kemudian ayat yang kelima juga yang dibawakan adalah doa. Ayat kelima adalah sambungan doa daripada Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan Nabi Ibrahim ini dia memang terkenal dengan doa. Begitu banyak doa baginda yang Allah letakkan dalam Al-Quran. Dalam semua Nabi atau Rasul yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Ibrahim yang Allah letakkan dia doa yang paling banyak sekali. Mula cerita Nabi Ibrahim daripada surah Al-Baqarah sampailah penghujung ayat yang akan cerita tentang Nabi Ibrahim, majoritinya akan diselitkan dengan pelbagai doa. Yang anda boleh lihat karakter Nabi Ibrahim ini memang sangat karakter karakter ayah-ayah, karakter seorang bapa. Dia sangat protektif, menjaga ahli keluarga dia. Bukan dia saja, tapi ahli keluarga dia dan juga keturunan dia. Buktinya dengan dia banyakkan doa pada diri. Baik. Rabbana la taj'alna fitnah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan pendirian dan keyakinan kami terpesong kerana penindasan orang-orang kafir. Baik. Itu terjemahan ayat lah. Terjemahan perkataannya ialah Rabbana, wahai Tuhan kami, la, janganlah, taj'alna, engkau menjadikan kami fitnatan. Fitnatan terjemahannya adalah fitnah. Adalah fitnah. Baik. Kita nak lihat pada perkataan fitnatan ini, potongan awal daripada ayat ini. Perkataan fitnah. Baik, ini perkataan fitnah yang kita nak fahami dari sudut bahasa Arab, bukan daripada sudut bahasa Melayu kita. Kerana kalau bahasa Melayu, kita faham fitnah itu adalah apa dia? Kita bercakap orang lain lah, kita tuduh orang lain lah. Baik, dalam ayat ini perkataan fitnah itu bermaksud ujian. Atau dalam bahasa Arab ini disebut sebagai, bahasa Arabnya pun kita dah tahu dah. Apa perkataan ujian dalam bahasa Arab? Fatana. Lain daripada itu yang biasa kita guna. Kita biasa guna dah kat sekolah-sekolah. Kalau ada ujian, apa dia? Dah nak penuh dah tu. Ikhtibar. Dia bukan iktibar, ikhtibar. Kan dalam kat sekolah-sekolah dulu kan belajar, kalau yang sekolah agama kan ada ikhtibar. Ikhtibar tu adalah ujian. Dia beza dengan iktibar. Iktibar kha tu tukar dengan ain jadi iktibar. Itu pengajaran. Ini adalah ujian. Baik, yang dimaksudkan di sini fitnah adalah ikhtibar ataupun ujian. Baik, apa yang dimaksudkan dalam ini? Rabbana la taj'alna fitnah. Kalau baca dalam terjemahan dia, kita tak dapatlah makna dia yang perkata. Perkata dia sebut, wahai Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami ni fitnah. Jangan kau jadikan kami ni fitnah. Apa maksud kami ini fitnah? Apa yang dimaksudkan oleh Nabi Ibrahim dalam doanya? Yang pertama ialah orang Islam diuji. Orang Islam diuji. Maksudnya apa? Maksudnya, ya Allah, janganlah kau jadikan
orang Islam ini diuji dengan perbuatan orang kafir terhadap mereka. Janganlah orang Islam ini diuji dengan perbuatan, maksudnya dengan perbuatan orang kafir terhadap mereka. Maksudnya apa? Orang kafir zaman dulu, kan, para sahabat ketika di Mekah, apa yang terjadi kepada mereka? Apa yang terjadi kepada Bilal bin Rabah? Apa yang terjadi kepada Ammar, keluarga Yasir, kan? Kalau tak tahu apa yang terjadi kepada keluarga Yasir, boleh nasyid. Sabarlah keluarga Yasir, nasyid tu kan. Apa yang terjadi kepada mereka? Mereka pada awal-awal keislaman itu ditindas oleh Quraisy, ditindas oleh bos dia. Dan Bilal bin Rabah ditindas oleh bos dia. Begitu juga keluarga Yasir, mereka semua ditindas. Kenapa? Kerana mereka Islam. Dan kerana mereka berkata ayyaqulu rabbuna Allah. Kerana mereka berkata Tuhan kami adalah Allah. Maka doa ini, Rabbana la taj'alna fitnah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami ini, iaitu orang Islam, diuji dengan perbuatan orang kafir terhadap kami. Kan, ada yang dijajah, ada yang ditawan, macam yang berlaku di Syria kan, ada yang diseksa, kan, ada yang dibunuh, kan, diseksa, ditoreh-toreh dia punya badan, kan, ditoreh dia punya lengan. Masya Allah. Kenapa? Kerana dia adalah orang Islam, yang berlaku di India sekarang. Kenapa? Kerana mereka adalah orang Islam. Itu Nabi Ibrahim berdoa, Rabbana la taj'alna fitnah. Wahai Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami ini, disebabkan keislaman kami ini, kami diuji dengan perbuatan orang-orang kafir terhadap kami. Dan memanglah kita, setiap daripada ujian itu ada ganjarannya yang sangat besar. Akan tetapi kita berdoa minta Allah jauhkan daripada segala ujian dan juga musibah ataupun malapetaka. Kita minta jauh, tapi kalau perkara itu nak datang, kita mohon kepada Allah agar Allah beri kekuatan. Tapi pada permulaannya kita buat apa? Kita minta jauh. Itu Nabi Ibrahim doa, la taj'alna fitnah, jangan kami ini diuji. Dan Nabi Ibrahim itu diuji dengan apa? Dengan perbuatan kaumnya, bahkan perbuatan ayahnya sendiri. Kita dah lihat sebelum ini apa yang ayah Nabi Ibrahim nak buat. La illam tantahi la arjumannak. Wahai Ibrahim, kalau kau tak berhenti berdakwah, ajak kami hanya sembah Allah dan tinggalkan semua berhala kami. Kalau kau tak berhenti berdakwah ini, maka ayah Nabi Ibrahim kata apa? La arjumannak, aku pasti akan rejam kau. Ayah nak rejam anak. Ayah nak rejam anak. Maka itu ujian yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Sebab apa? Sebab Islam. Mendapat ujian daripada ayahnya, mendapat ujian daripada kaumnya, dibakar, dihalau, diusir daripada kampung dia. Sebab apa? Sebab Islam. Maka dia doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Wahai Tuhan kami, jangan kau jadikan kami ini, orang Islam ini, sebagai disebabkan keislaman kami ini, kami diuji dengan perbuatan orang kafir terhadap kami. Itu makna yang pertama. Dan kalau kita lihat, Islamnya seseorang itu bukan maksudnya ada pada sebahagian tempat, apabila seseorang itu dia menjadi orang Islam, dia akan diuji. Contoh di negara yang bukan Islam, di India, kita ada contoh di China, kan, tempat yang bukan majoritinya orang Islam, mereka diuji di sana disebabkan keislaman mereka. Dan kita di sini alhamdulillah tidak diuji disebabkan keislaman kita, kan. Akan tetapi kita merasakan sedikit ujian bila kita berusaha nak jadi lebih baik, kita nak memperelokkan Islam kita pada diri kita, pada ahli keluarga. Dia jadi apa? Jadi ujian, jadi satu cabaran, betul tak? Cuba nak menjadi orang yang lebih baik dari sudut Islam, nak menutup aurat dengan lebih sempurna, nak jaga sumber pendapatan, nak jaga penglihatan, nak jaga percakapan, nak sabar. So bila nak jadi yang lebih baik itu, dia akan adanya fitnah ataupun ujian yang datang, yang dihantar oleh Allah SWT. Maka kita berdoa, Rabbana la taj'alna fitnah. Janganlah kami ini diuji
dengan perbuatan orang lain terhadap kami. Yang pertama. Yang kedua, maksud potongan ayat ini ialah orang Islam pembawa ujian. Orang Islam pembawa ujian. Maksudnya macam mana? Maksudnya ialah, ya Allah, jangan kau jadikan kami ini penyebab ataupun ujian kepada siapa? Kepada orang kafir. Kita ni jadi ujian pula kepada orang kafir. Dari sudut apa? Dari sudut perbuatan, dari sudut akhlak kita sebagai orang Islam yang membuatkan orang bukan Islam semakin jauh daripada Islam. Kita dah tak mengajak orang kepada Islam, tetapi kita ini pula menjadi fitnah, ujian terhadap agama ini. Dengan apa? Dengan orang tengok kita ni, orang kata macam ni ke orang Islam? Kan? Pakaiannya kotor ke, pakaiannya, percakapannya, akhlaknya, kan? Tujuk-jugit, marah-marah, bawa keluar steering steering lock itu, kan? Macam ni ke? Membuatkan orang apa? Membuatkan orang tak tertarik dengan Islam. Sebab siapa? Sebab kita. Maka orang Islam dia adalah apa? Pembawa ujian kepada siapa? Kepada orang kafir. Yang akhirnya yang menjadikan orang bukan Islam itu semakin jauh daripada Islam. Maka kita doa, Rabbana la taj'alna fitnatan lilladzina kafaru. Ya Allah, janganlah kau jadikan kami ini sebagai ujian terhadap orang kafir hingga buatkan mereka itu jauh lagi daripada Islam disebabkan akhlak kami ini yang tak baik. Dahlah kami ini tak mampu nak ajak orang kepada Islam, kami pula menjauhkan orang daripada Islam. Ini perkara yang kita dalam negara kita, ini antara doa yang kita kena perbanyakkan. Kenapa? Kerana kita adalah negara majoritinya Islam. Maka orang bukan Islam, mereka secara tak langsung memerhati apa yang dilakukan oleh kita. Lagi-lagi kita ni, kalau kita orang apa? Kalau kita orang Melayu, kan? Lagilah kita ni diperhatikan kerana kita membawa identiti Melayu dan kita membawa identiti Islam. Maka lebih lagi perlu diperhatikan akhlak kita, perbuatan kita terhadap orang lain di halayak ramai, di luar daripada rumah kita. Kerana kita tak tahu sesiapa yang memerhatikan kita. Dan mungkin waktu itu, orang itu Allah takdirkan dia tengok kita dan dia rasa macam, kalau aku jadi orang Islam, kan, kena macam ni, akhlaknya sama macam aku, bahkan lebih teruk, baik tak payah Islam. Jadi Islam susah, nak kena solat, nak kena tutup aurat, nak kena itu, nak kena ini, susah. Baik tak payah jadi. Maka kita berdoa banyak-banyak kepada Allah agar kita ini tidak menjadi fitnah, tidak menjadi ujian kepada agama ini, iaitu dengan menjauhkan orang bukan Islam daripada Islam. Dengan menjauhnya orang bukan Islam dari agama ini. Baik. Yang kedua, yang ketiga yang dimasukkan dengan fitnah ini adalah ujian secara umum. Maksudnya apa? Maksudnya ialah janganlah ya Allah kau jadikan keadaan kami ini kan, sebab apa? Kan kita lihat orang Islam banyak yang apa? Ramai yang miskin. Betul? Ramai yang kalau perang tu kan, kalau kata kekuatan ketenteraan tu lemah. Kan? Kalau kata kekayaan tu taklah, ramainya orang yang miskin. Maka ya Allah, janganlah kau jadikan ini sebagai ujian. Jangan kau jadikan kemenangan ataupun kekayaan ini sebagai ujian. Hingga apa? Hingga orang bukan Islam akan kata, kalau Allah tu ada, mesti Allah akan tolong. Allah akan tolong orang Islam yang miskin, yang ditindas, yang diseksa, yang dibunuh, yang ahli keluarganya itu dirogol. Orang bukan Islam akan kata, kalau Tuhan itu ada, kalau Allah tu ada, mesti Allah akan tolong. Tapi kenapa Allah tak tolong? Ini bukan saja datang daripada orang kafir, tetapi bahkan datang daripada siapa? Ayat ini datang daripada orang Islam.
yang mempertikaikan kalau betul Allah itu ada, kenapa masih lagi ada apa? Ada perang, ada keganasan, adanya rompakan, adanya kecurian, ada pembunuhan, ada orang yang diseksa dan sebagainya. Adanya orang miskin, orang melarat, orang yang mati kebuluran. Budak-budak pula tu. Maka ya Allah, jangan jadikan ini semua sebagai satu ujian hingga menyebabkan orang bukan Islam ini bila dia tengok orang Islam dia kata, kalau Allah itu ada, mesti Allah dah tolong. Maka mereka, apa yang mereka akan rasa? Mereka akan rasa bahawa mereka itu yang betul. Sebab apa? Mereka itu adalah orang yang berada, orang kaya, orang yang ada kuasa, dan orang yang ada kekuatan. Mereka akan rasa betul lah dia orang punya kedudukan ini betul. Sebab apa? Dapat semua yang best. Kan? Kalau betul Tuhan tu maha hebat, Tuhan tu maha kaya, Tuhan tu maha kuat. Kenapa orang Islam ramai yang miskin? Kenapa orang Islam ramai yang lemah, yang ditindas? Kan? Mereka mempersoalkan perkara itu. Kan? Maka sebab itu, antara yang para ulama sebutkan daripada doa Nabi Ibrahim ini, wahai Tuhan kami, janganlah kau jadikan kami ini sebagai fitnah kepada orang kafir. Baik. La taj'alna fitnatan lilladzina kafaru waghfir lana. Kemudian Nabi Ibrahim sebutkan di akhir doa dia, waghfir lana rabbana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah kami. Iaitulah ampunkanlah dosa-dosa kami. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau ya Allah al-aziz, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha bijaksana. Baik. Potongan ayat ini memang selalu kita lihat dua nama Allah ini selalu Allah gabungkan, Al-Aziz dan juga Al-Hakim, yang maha perkasa dan juga maha bijaksana. Baik, ringkasnya apa? Ringkasnya ialah Allah maha berkuasa, maha perkasa, maha kuat untuk menghukum orang yang melakukan kesalahan. Allah boleh terus hukum. Allah boleh terus hukum sebab Allah itu apa? Al-Aziz, yang maha perkasa. Akan tetapi Allah juga adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana, yang penuh hikmah dalam setiap keputusan yang dilakukan. Dia Al-Hakim yang maha bijaksana, yang tidak sewenang-wenangnya menggunakan kekuasaan dia, ya, dan apa sahaja yang dia ada itu, dia tak, orang kata apa, tak gila kuasa. Main guna ikut suka je apa yang dia rasa dia nak buat. Kerana itu bukanlah Allah Azza wa Jalla. Allah dia Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Kekuatan dia itu, keperkasaan dia itu dipandu dengan Al-Hakim, dengan kebijaksanaan. Maka tindakannya itu tindakan yang bijak, tindakan yang berhemah. Dia tak gunakan kuasa dia, kedudukan dia, kekuatan dia dengan sewenang-wenangnya. Sebagaimana yang kita lihat terjadi kepada manusia. Bila ada kuasa, dia buat macam mana, dunia ini ana yang punya. Dan ikut suka dia nak buat macam mana yang dia nak. Bagi orang tu, bagi orang ni, ambil itu, ambil ini. Tangkap orang tu, tangkap orang ni. Gunakan kekuasaan dia. Tak ada apa, Al-Hakim, tak ada kebijaksanaan dalam nak menggunakan kedudukan dan juga kekuatan dia. Ada orang yang dia Al-Hakim, dia bijaksana, tetapi dia tidak kuat. Dia bukan orang yang ada kuasa dan juga ada kedudukan. Hingga kita lihat betapa banyak idea-idea yang bernas itu akhirnya ke mana? Akhirnya ke bakul sampah. Sebab apa? Sebab dia tak ada kuasa pun nak implement idea dia tu. Nak persembahkan ideanya itu. Nak biar ideanya itu diterima, dipakai, tak ada kuasa. Akhirnya idea itu hanya tinggal idea sahaja. Maka Allah dia ada dua-dua, Al-Aziz dan juga Al-Hakim. Dia kuat, dia perkasa, ada kedudukan dan dia bijak dalam menguruskan apa yang dia ada. Al-Hakim ini mahal nilainya pada sisi manusia. Jika tidak Al-Hakim ini, sifat hikmah, disebut sifat hikmah ataupun berhemah pada diri manusia, banyak perkara yang akan gagal. Banyak perkara yang akan tersalah diletakkan tempatnya. Maka sebab itu Allah turunkan kepada kita apa? Al-Quran.
Allah turunkan kepada kita Al-Quran. Kenapa? Kerana Allah nak kita menjadi orang yang bijak. Orang yang membuat sesuatu keputusan berdasarkan ilmu. Bukannya ikut nafsu, bukannya ikut emosi, bukannya ikut suka hati. Tak. Membuat sesuatu keputusan berdasarkan ilmu. Sebab itu Allah turunkan panduan, iaitu Al-Quran. Allah sebutkan dalam surah Yasin dan ayat yang kedua. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin dan demi Al-Quran yang penuh dengan hikmah. Maka orang yang dia mempelajari Al-Quran, dia membaca Al-Quran, dia memahami Al-Quran, maka dia akan mendapatkan hikmah yang banyak dalam tindakan. Dia akan mendapatkan hikmah yang banyak dalam perkataan dia. Kenapa? Kerana perkataan dia, perbuatannya itu dipandu oleh Al-Quran yang Al-Hakim, yang penuh dengan hikmah, yang diturunkan oleh Al-Hakim, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang penuh dengan hikmah. Lihatlah Allah SWT pada setiap tindakannya terhadap hamba-Nya itu penuh dengan hikmah. Penuh dengan sebab-sebab yang hamba-Nya itu tidak tahu kecuali setelah berlalunya masa yang panjang. Kan kadang kita bila kenang balik keadaan kita dulu dan sekarang, kita kata alhamdulillah dulu Allah buat aku macam ni. Kalau tak mesti dah macam ni. Al-Hakim yang menentukan kehidupan, jalan kehidupan kita ini. Dan maka keputusannya itu sentiasa ada hikmah. Dan itu yang Allah nak manusia ada pada diri dia. Hikmah dan kebijaksanaan. Dan itu ada pada Al-Quran. Maka orang yang dia belajar Quran, dia banyak baca Quran, dia sepatutnya adalah orang yang bersistem, orang yang berdisiplin dalam kehidupan dia. Dia tak boleh jadi orang yang cacah marba, orang yang tak ada perancangan, yang tak ada plan dalam hidup dia, main pakai langgar saja, tak. Kerana Quran mengajarkan kebijaksanaan kepada manusia, menerapkan cara fikir yang tersusun dan juga teratur. Oleh itu Allah turunkan kepada kita Al-Quran, bukan hanya untuk dibaca bila ada masa lapang, bila ada masalah, bukan untuk hanya didapatkan setiap satu huruf itu 10 ganjaran, tidak. Dia wal Quranil Hakim, Al-Quran yang penuh dengan hikmah, kebijaksanaan, agar manusia ini menjadi orang yang pandai, orang yang bijaksana, orang yang memimpin, bukan orang yang dipimpin. Sebab itu antara doa yang Nabi Ibrahim sebutkan apa? Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Di belakang itu apa? Dan jadikanlah kami ini imam, iaitu pemimpin kepada orang-orang yang bertakwa. Quran datang nak menjadikan manusia ini pemimpin, orang yang cara fikirnya itu tersusun, bersistem, ada disiplin. Bukan nak menjadikan orang itu makin mundur ke belakang. Tak, kerana agama ini telah dipandang, dan bila menerapkan agama ini dalam, tak kisahlah dalam negara ke, dalam syarikat ke, dalam NGO ke, dalam rumah ke, orang akan kata apa? Ini semua membawa kepada ke belakang. Kan? Nak mengembalikan manusia kembali ke belakang. Betul tak? Nak bawa kepada ke belakang. Kita nakkan kemajuan. Kita bukan nakkan kembali ke belakang. Dia jadikan manusia ini outdated. Kalau orang tu kembali kepada agama. Dan kalau kita tengok sekarang ini yang kita pandang moden adalah apa? Orang yang kalau pakaiannya itu tutup semua, dipandang apa? Dipandang ini macam ke belakang sangat, tak fashion. Tapi orang yang kalau dibuka hampir semua pakaian dia, orang pandang apa? Orang pandang moden. Betul tak macam tu? Itu dah memang pandangan yang telah kita diterapkan dalam fikiran kita. Orang yang pakaian itu banyak terdedah, itu moden. Bukankah itu lagi kembali kepada zaman jahiliah dulu, lagi kembali ke belakang, kan? Yang akhirnya nanti akan jadi apa? Yang kalau tengok rancangan ada rancangan orang putih, kebetulan lalu pada Newsfeed ada kawan share, sampaikan di negara barat itu ada rancangan TV mencari bapa sebenar kepada seorang anak. So ada anak, mak, so dibuatkan ujian DNA kepada anak itu, baby itu, nak tengok siapakah bapa dia. So banyaknya apa, anak itu bukan datang daripada bapa dia. Ada yang sampai dibawa dua
dua orang bapa, dua-dua tu bukan. Tak tahu datang daripada mana. Akhirnya bukankah itu kembali lagi ke belakang, seumpama macam binatang, tapi orang tak pandang perkara itu ke belakang, orang pandang moden. Orang pandang perkara itu perkara yang moden. Tapi kalau kembali kepada agama, berpakaian itu tutup aurat, kan, nak kembali apa, nak rajin apa, bila tengah kerja je bunyi azan je stop, berhenti kerja, nak pergi surau, solat dulu. Orang akan pandang ni semua yang ke belakang, buatkan orang tak maju. Tapi kalau tengah bunyi azan, orang tu tak bekerja. Siang bekerja, malam pun bekerja, tak tidur. Orang akan pandang itu kemajuan. Tetapi kalau setiap kali waktu solat berhenti, kan, malamnya itu dia bangun tahajud, dia baca Quran, dia sedekah, dia pakai pakaian tutup aurat. Orang akan pandang itu semua perkara-perkara yang terkebelakang. Perkara yang terkebelakang. Dan kita pada hari ini banyak apa? Banyak membuat perancangan tentang bagaimana kita nak menguasai dunia. Ataupun personally, macam mana kita nak menjadi orang yang paling kaya, paling banyak duit, paling tinggi jawatan. Itu yang kita rancangkan daripada dulu sampai hari ini. Hingga kita terlepas pandang. Apa yang kita terlepas pandang? Kita terlepas pandang poin yang Allah sebutkan dalam ayat, iaitu untuk kembali kepada agama. Kenapa kita tak pilih pilihan yang itu? Kerana pilihan itu adalah pilihan yang kita pandang ke belakang. Kita lihat Allah sebutkan pada surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat ke-105. Surah 21 ayat 105. Muka surat 331. Muka surat 331 surah Al-Anbiya surah ke-21 ayat 105. Saya bacakan sahaja firman Allah, auzubillahi minasyaitanir rajim, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas salihun. Terjemahan, dan demi sesungguhnya kami telah tulis di dalam kitab-kitab yang kami turunkan sesudah ada tulisannya pada Lauh Mahfuz, bahawasanya bumi itu akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Bumi ini Allah sebutkan akan diwarisi oleh siapa? Allah akan wariskan kepada hamba-hambanya yang soleh. Dan kita merancang untuk anak-anak kita, untuk diri kita, macam mana besar nanti dapat kerja yang terbaik, dan pendapatan yang terbaik, kedudukan, jawatan yang terbaik. Kenapa? Nak menguasai dunia. Dunia sendirilah. Dunia sendiri. Setiap kita ada dunia kita sendiri. So dalam dunia kita nak jadi yang paling banyak pendapatan, paling banyak duit, yang paling tinggi jawatan dia. Yang paling banyak depan tu dia punya pangkat dan sebagainya. Maka kita terapkan pendidikan kepada anak-anak, pada diri kita ke arah itu. Akan tetapi kita tertinggal satu. Dunia ini Allah akan wariskan kepada orang-orang yang soleh. Kita terlepas pandang nak didik anak itu menjadi anak yang soleh, menjadi hamba yang soleh, nak bagikan dia pendidikan agama. Kenapa? Kerana kalau anak itu kita hantar dia pergi sekolah agama, kita hantarkan dia untuk belajar Quran, orang akan cakap apa? Ini semua besar nanti dia nak kerja apa, dia nak makan apa. Itu yang ada dalam pemikiran masyarakat kita, betul tak? Hatta dalam negara, kita sibuk dengan pelbagai perancangan nak memajukan ekonomi negara, tapi tak pernah ada perancangan macam mana nak jadikan rakyat ini soleh, menjadi hamba yang soleh. Tak pernah. Sedangkan itu key point dia. Key point dia itu, menjadi soleh. Jadi je orang yang soleh, Allah akan datangkan dunia ini kepada dia. Tak payah percaya, Allah akan datangkan. Betul ke Ustaz? Masuk akal ke, logik ke perkara itu? Para sahabat telah menunjukkan contoh kepada kita. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Abdurrahman bin Auf, semua itu telah menunjukkan kepada kita. Mereka menjadi soleh dulu. Kemudian harta dunia sampai kepada mereka, berbondong-bondong, berlambak-lambak, kan? Sampai diorang pun tak habis makan dia punya harta itu. Harta Uthman bin Affan sampai hari ini ada. Kan? Abdurrahman bin Auf, itu memanglah orang kaya semualah, kita tahu orang kaya kan. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang kaya. Umar Al-Khattab, kan, di bawah pemerintahannya itu memegang 2/3 dunia. Sedangkan baju yang dipakai ketika itu ada
7 tampalan. Dia memegang 2/3 dunia. Dia pemimpin. Bajunya tu baju yang bertampal 7. Tapi kalau orang pandang pemimpin sekarang hari ini pakai kopiah ke, pakai jubah ke, pakai baju Melayu ke, orang pandang apa? Ini habislah negara kita. Tapi kalau orang tu pakai kot, pakai tie, orang pandang apa? Ini barulah negara kita akan maju. Dan dia bukan pada soal pakaian sebenarnya, akan tapi nak bawakan kepada kita apa sahaja yang berkaitan dengan agama, kita akan pandang itu adalah terkebelakang. Kita akan pandang itulah terbelakang. Apa sahaja berkaitan dengan agama. Akan tetapi kalau kita pergi seminar-seminar, pergilah seminar-seminar apa bisnes, magnet rezeki ke, seminar nak naikkan sale ke, apa yang akan diajar? Yang diajar adalah pergi sedekah, sedekah subuh, solat duha, baca surah Al-Waqiah. Itu semua berkaitan dengan apa? Agama. Kenapa? Kalau buat perkara yang soleh, Allah akan bagi. Allah akan bagi. Siapa buat jadi orang yang soleh. Dan tapi bila kita nak bawakan agama ini dalam dunia kita, kita sendiri akan rasa macam aku ni mana arah tuju, tak nampak. Belajar Quran je tak nampak masa depan. Sedangkan Allah janjikan dalam ayat ini, Allah akan wariskan kepada hamba-hamba yang soleh. Dan ada tak perancangan kita dalam anak-anak, keluarga, cucu-cucu kita, nak jadikan mereka ini orang yang soleh. Sebelum kita nak jadikan mereka ini orang yang memegang dunia. Kerana kalau seorang itu, bagi dia pelajaran setinggi mana pun, belum tentu dia akan berjaya dalam dunia dia. Akan tetapi kalau kita didik dia jadi orang yang soleh, pasti dia akan jadi orang berjaya di dunia dia dan di akhirat. Kenapa? Itu janji Allah. Kalau tak percaya, janji itu datangnya adalah daripada Allah Azza wa Jalla. Maka sebab itu Tuhan adalah Tuhan yang Al-Aziz Al-Hakim, Tuhan yang maha perkasa, Tuhan yang maha bijaksana, dan kebijaksanaan itu Allah berikan sedikit daripadanya, Allah letakkan dalam Al-Quran. Maka orang yang dia mempelajari Al-Quran, dia sedang menajamkan akal dia, dia sedang membentuk cara fikir dia menjadi satu cara fikir yang teratur, cara fikir yang ada sistem, yang mendidik disiplin diri dia, merancang dalam kehidupan dia. Baik. Kita lihat pada ayat yang ke-6. Ayat yang ke-6 daripada surah Al-Mumtahanah. Baik, sebelum itu, pada ayat yang ke-5, ayat yang ke-4, juga ayat yang ke-5 ini, antara poin yang kita boleh ambil ialah sudah tentu Nabi Ibrahim. Ini poin untuk ayat keempat, akhir ayat keempat dan juga ayat yang ke-5 ini. Nabi Ibrahim adalah hamba yang rajin berdoa. Adalah hamba yang rajin berdoa. Baik sebelum buat satu amalan ataupun setelah membuat satu amalan. Kenapa? Kerana doa ini, doa mengajar kebergantungan kepada Allah. Bukankah kita antara pengajaran yang telah kita ambil daripada ayat ini ialah jika rahsia hidup tenang adalah apa? Adalah bertawakal. Dan tadi action yang kita dah ambil pada ayat yang ke di sini tadi, 3 action plan tadi. Surah apa tadi? Surah yang ke-39 ayat 54-55 ini kan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lah. Bertaubat dan buat apa? Dan serahkan bulat-bulat urusan kepada Allah. Maka doa dia mengajar kebergantungan kita kepada Allah. Bila kita dah tahu kita ini kena serahkan urusan kita kepada Allah dan kita kena kembali serahkan semua bulat-bulat kepada Allah. Maka jalannya bagaimana? Jalannya dengan berdoa. Maka doa dia mengajar awal cara mudah kita untuk nak apa? Mula bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Dan dalam doa ini dia mempunyai keistimewaannya, 2 intipati, iaitulah saya telah sebutkan sebelum ini, kita mengagungkan Allah dan kita merendahkan ataupun menghinakan diri sendiri. Ini perkara yang ada dalam doa, 2. Kita agungkan Allah dan kita rendahkan diri kita. Maka sebab itu doa dia adalah satu pengajaran yang baik, permulaan yang baik untuk kita nak mula bergantung kepada
kepada Allah Azza wa Jalla. Bila kita sedar kita ni tak ada apa, kita ini rendah, kita tak ada kuasa, kita tak mampu nak pastikan sesuatu itu betul-betul akan berhasil, maka kita akan mudah untuk nak bergantung dengan satu tempat yang kita yakin ini je yang boleh bantu kita. Maka dia bermula dengan doa. Baik. Dan sebagai tambahan, saya sebutkan mungkin 3 waktu terbaik untuk berdoa. Mungkin ramai dah ketahui pun, cuma saya sharekan secara ringkas 3 waktu terbaik untuk berdoa. Yang pertama, banyak saya kongsikan 3, antaranya adalah antara azan dan iqamah. Antara azan dan iqamah. Baik, ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis, la yuraddu du'a'u bainal azan wal iqamah. Doa di antara azan dan juga iqamah tidak akan ditolak. Maka antara azan dan juga iqamah itu waktu-waktu emas untuk berdoa. Tak kira kita di mana, di surau, di masjid ataupun di rumah. Dengar saja bunyi azan dan ambil masa itu untuk berdoa. Habis nak solat sunat macam mana? Solatlah sunat, kan? Dan dalam solat itu boleh berdoa, ataupun selepas daripada solat sunat itu berdoa. Kadang-kadang orang dah habis solat sunat, dia tak tahu nak buat apa. Kiri kanan bersembang. Sedangkan itu waktu terbaik untuk berdoa. Kenapa? Kerana mungkin ada orang dia tak mampu. Nanti kita sebutkan tempat yang kedua ini, tak mampu mungkin nak bangun solat malam, kan, untuk berdoa. Jadi mana lagi waktu mustajab doa? Mungkin ada orang dia tak mampu nak berpuasa sunat, nak mendapatkan waktu mustajab doa tu. Jadi bila waktu mustajab doa yang dia boleh dapatkan dengan mudah setiap hari antara azan dan juga iqamah. Ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis, dan hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang kedua ialah sepertiga malam, dan ini bahagian yang kita semua tahu. Itulah hadis Nabi SAW sebutkan bahawa Allah Tabaraka wa Ta'ala diturun ke langit dunia pada setiap malam pada sepertiga akhir malam, dan fi thuluthil lail al-akhir. Kemudian Allah kata, hal min sa'ilin fa'utiyah, hal min da'in fa'astajibalah, hal min mustaghfirin fa'aghfiralah. Ada tak orang yang nak minta, maka aku nak bagi, aku akan bagi dia. Ada tak orang yang berdoa, maka aku akan mustajabkan doa dia. Dan ada tak orang yang nak minta ampun, maka aku akan berikan keampunan kepada dia. Ini Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Yang ketiga, waktu terbaik doa adalah ketika sujud. Ketika sujud. Sujud kat mana ni? Sujud waktu dalam solat. Sujud waktu dalam solat. Bukan yang sujud yang saja-saja sujud. Tak, sujud waktu dalam solat. Nabi SAW sabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid fa akthir du'a. Kedudukan seorang hamba itu, ataupun seorang hamba itu berada kedudukan yang paling dekat dengan Tuhan dia adalah ketika sujud. Maka perbanyakkanlah doa. Hadis riwayat daripada Muslim, hadis yang juga hadis sahih. Maka waktu azan dan juga iqamah, atau waktu sepertiga malam, gunakan pada waktu sujud itu untuk berdoa. Dan dia tak mesti pada sujud yang terakhir. Dia boleh saja pada mana-mana sujud. Kalau solat 2 rakaat itu, tak mesti pada sujud yang terakhir. Boleh pada rakaat yang pertama. Sujud yang pertama pada rakaat yang pertama boleh. Tidak ada masalah. Asalkan sujud. Boleh dilakukan doa, kerana itu adalah waktu yang terbaik, antara waktu yang terbaik untuk berdoa. Dan dah alang-alang kita bersolat, maka panjangkanlah sedikit doa ketika sujud, kan. Tapi kalau nak panjangkan sujud, doa ketika sujud itu baiknya waktu solat bersendirian lah. Kalau solat dengan imam, kena ikut imam, kan. Kadang ada orang yang di sujud terakhir itu, dia solat berjemaah dengan imam, sujud terakhir itu imam dah bangun, dia masih lagi sujud. Sebab apa? Dia berdoa, kan.
mungkin sampai imam habis separuh daripada baca tahiyat akhir ataupun nak dekat bagi salam barulah dia bangun kan. Maka bila solat berjemaah yang terbaik adalah ikut imam. Dan kalau imam itu sujud sekadar bacaan sujud, maka itulah sahaja. Maka nanti solatlah sunat qabliyah ataupun ba'diyah yang boleh kita sujud berapa lama yang kita nak sujud. Maka ini antara 3 waktu terbaik berdoa yang kita lalunya pada setiap hari. Setiap hari 5 waktu azan kita akan lalu. Kita tak berada di surau ataupun masjid, tapi kebetulan kita lalu depan surau ataupun masjid, maka doa. Kita yang perempuan solat di rumah, doa. Antara azan dan juga iqamah, jangan lepaskan. Di sepertiga malam, cuba untuk bangun. Akan tapi jika tidak mampu, pada setiap solat kita berdoalah, perbanyakkan pada waktu sujud itu, kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Ini ayat yang ke-5 daripada surah Al-Mumtahanah ini. Kita nak membaca melihat pada ayat yang ke-6 insya-Allah pada muka surat 550, muka surat 550 surah Al-Mumtahanah, surah yang ke-60 ayat yang ke-5, ayat yang ke-6 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. Baik, terjemahan. Sesungguhnya ada buat kamu contoh dan ikutan yang baik pada Nabi Ibrahim dan pengikut-pengikutnya, iaitu bagi orang yang sentiasa mengharapkan keredaan Allah dan balasan baik hari akhirat. Dan sesiapa yang terpaling daripada mencontohi mereka, maka padahnya akan menimpa dirinya sendiri, kerana sesungguhnya dialah yang maha kaya lagi maha terpuji. Allah. Baik, ayat yang ke-6 Allah sebutkan lagi sekali berkaitan dengan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga pengikut-pengikutnya. Apa yang Allah highlightkan? Yang Allah highlightkan adalah uswatun hasanah. Ataupun terjemahnya ialah contoh ikutan yang baik. Allah dah sebut dah tadi ayat yang keempat. Allah ulang lagi sebutannya pada ayat ini, ayat yang ke-6. Maka bila perkara itu diulang, kan, apa yang dapat kita fahami? Dia adalah satu perkara yang penting untuk diberi perhatian. Maka pada potongan awal ayat ini, kan, perkara penting yang Allah nak kita lihat ialah apa? Allah suruh kita telusuri jalan yang sama. Allah suruh kita telusuri jalan yang sama. Allah sebutkan pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga pada pengikutnya itu ada contoh ikutan yang baik. Maka Allah nak suruh apa daripada kita? Allah suruh kita ikut jalan itu. Telusuri jalan yang sama. Tak payah pergi cari jalan yang lain. Tak payah pergi cuba nak buat jalan yang baru. Tak perlu. Allah suruh ikut jalan yang sama. Jadikan mereka sebagai apa? Jadikan mereka sebagai mentor. Jika seseorang itu dalam kehidupan kita ini, kita sedang berjalan menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jika seseorang itu dalam kehidupan dia nak sampai kepada Allah, mengikut sabilillah, mengikut jalan Allah yang al-mustaqim, jalan yang lurus. Maka apa yang dia perlu lakukan? Dia kena ikut je lah. Siapa yang
Allah sebutkan ini. Contoh ikutan dah ada. Tinggal nak buat apa? Tinggal nak ikut je. So tak payahlah pening-pening nak pergi cari jalan yang baru. Dan begitu dalam Al-Quran ini Allah telah sediakan pelbagai perkara sebagai kemudahan untuk hamba dia, untuk kita. Contohnya, kalau seseorang itu dia nak mendapat nikmat, maka apa yang dia kena buat? Apa Quran ajar kita? Kalau seseorang tu dia nak nikmat, apa yang dia kena buat? Caranya mudah. Dia kena buat apa? Ikut jalan orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Betul tak? Itulah cara yang paling mudah. Allah sediakan tak? Allah sebutkan pada surah yang keempat, ayat yang ke-69. Dan kita lihat surah yang keempat, ayat ke-69. Kita lihat pada muka surat 89. Muka surat 89 surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat ke-69. Baik, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وحسن أولئك رفيقا. Terjemahan. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasul Muhammad, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang soleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Baik. Maka kita minta kepada Allah dalam surah Al-Fatihah, Siratal ladzina an'amta alaihim. Kita minta agar Allah tunjuk kepada kita jalan orang yang Allah telah beri nikmat kepada mereka. So siapa yang nak mendapatkan nikmat dalam hidup dia, nikmat yang pelbagai, apa saja bentuk nikmat, maka nak buat apa? Ikutlah orang-orang yang Allah telah beri nikmat. Dan dalam ayat ini Allah sebutkan orang yang telah Allah beri nikmat itu adalah para nabi, siddiqin, syuhada dan juga salihin. Maka nak buat apa? Belajar sahaja, pilih salah satu di antara mereka ini. Sangat mudah. Baik. Kalau seseorang itu dalam kehidupannya di dunia ini, dia nak apa? Dia nak mendapat redha Allah. Maka apa yang perlu dia lakukan? Jalannya mudah. Dia kena ikut jalan orang yang Allah redha. Itu sahaja. Sangat mudah. Allah sebutkan, kita lihat pada surah yang ke-9 ayat ke-100. Surah 9 ayat 100. Pada muka surat 203. Muka surat 203 surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat yang ke-100. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. ذلك الفوز العظيم. Terjemahan. Dan orang-orang yang terdahulu lagi yang mula-mula memeluk Islam di antara orang-orang Muhajirin dan Ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah redha kepada mereka dan mereka pun redha kepada Allah. Allah menyediakan bagi mereka syurga-syurga yang mengalir di bawahnya, sungai-sungai mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Baik, itulah kemenangan yang agung. Dalam ayat 0 sebutkan dua. Pertama, radhiyallah. Allah redha kepada mereka. Maka siapa yang nak dapat redha Allah, dia kena buat apa? Dia kena ikutlah orang-orang yang Allah sebutkan dalam ayat ini, iaitu orang Muhajirin dan juga Ansar. Pelajari tentang mereka. Siapa yang nak mendapatkan kejayaan al-fauz, kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Ini sini Allah sebutkan fauzul azim, satu kejayaan ataupun kemenangan yang besar dalam kehidupan dia di dunia dan juga akhirat. Nak buat apa? Ikutlah as-sabiqun al-awwalun. Ikut orang yang terdahulu Muhajirin dan juga Ansar. Kerana mereka yang Allah berikan kepada mereka kekayaan di dunia dan juga kekayaan di akhirat. Allah beri dua-dua kepada mereka. Tetapi kita tak dengar pun tentang mereka ini cerita yang banyak tentang kekayaan mereka. Betul tak? Bila kita sebut tentang Abu Bakar As-Siddiq, apa yang keluar dalam kepala kita? Dalam kepala kita keluar dia adalah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk syurga. Seorang yang ikut berhijrah dengan Nabi. Bapa mertua Nabi. Kan? Itu awal-awal yang keluar. Adakah kita keluar dia orang yang kaya? Tak keluar dalam kepala kita dia adalah orang yang kaya. Abdullah Zubair bin Awam. Kita kan nama Zubair bin Awam. Apa pertama sekali yang keluar? Yang keluar adalah dia adalah salah seorang dijamin masuk syurga. Keluar tak dia sebagai orang yang kaya? Tak keluar. Sebab apa? Sebab mereka tak dikenali dengan kekayaan. Sedangkan mereka orang yang kaya. Sebab apa? Sebab itu bukan sifat yang mereka tonjolkan dalam kehidupan. Mereka dilihat sebagai orang yang biasa. Yang banyak keluar cerita tentang Abu Bakar apa? Antara dalam hadis yang Nabi tanya, hari ini ada tak orang yang dah ziarah kubur dan dah ziarah orang yang sakit? Ada tak orang yang puasa? Semua itu dibuat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Keluar cerita-cerita yang macam tu tentang ibadah Abu Bakar As-Siddiq. Kan cerita tentang diinfakkan seluruh harta dia, tapi kita tak tahu pun berapa banyak kekayaan dia. Sebab tak diceritakan. Sebab itu bukan yang ditonjolkan dalam kehidupan dia, dia tak tonjolkan. Itu kita tak tahu pun kekayaan kebanyakan para sahabat. Kita tak tahu pun cerita tentang mereka. Jadi kalau kita buka pada kitab karangan Ibnu Katsir Al-Bidayah wan Nihayah, cerita tentang para sahabat betapa ramainya di antara mereka yang kaya raya. Tapi kita tak tahu pun kisah kekayaan mereka. Kerana yang kita dengar adalah keberanian mereka itu berjihad, beribadah, patuh pada perintah Nabi, keberanian dalam berperang, kekuatan dalam ibadah. Itu yang kita dengar. Sebab tak tunjul. Tapi kita sekarang kenal orang dengan, oh ini orang kaya ni, ini orang kaya ni, ini orang kaya. Sebab itu yang ditunjulkan. Orang kenal kita dengan kita ni orang kaya. Sebab apa? Kita menunjulkan perkara itu. Kalau kita ni orang yang baik, orang sebut dia ni orang baik ni. Dia ni orang yang rajin tolong orang. So kita akan sebut sesuatu yang kita ini menonjol. Kan? Dan para sahabat tak tunjulkan kekayaan dia, sedangkan mereka adalah fauzul azim. Orang yang telah mendapat kejayaan yang besar di dunia dan juga di akhirat. Maka ayat ke-6 ini Allah sebutkan lagi sekali pada diri Nabi Ibrahim.
dan juga pada para pengikutnya ada contoh ikutan yang baik. Allah dah sebutkan ayat keempat, Allah ulang lagi sekali pada ayat yang keenam ini, kan, bukan apa-apa tapi kerana Allah nak kita beri perhatian kepada uswatun hasanah. Cari dalam kehidupan ni contoh yang baik yang Allah dah sebutkan. Kita boleh nak jadi apa yang kita nak, mentornya semua Allah telah sediakan dalam Quran. Kita tengah cari je kita nak ikut siapa. Sebab jalan itu telah disediakan. Nak jadi apa? Jalan itu telah terbuka. Telah dipelopori oleh orang-orang yang terdahulu. Kita tinggal pilih je nak ikut jalan yang mana. Tak perlu susah payah nak buat jalan yang baru. Nak belajar formula daripada mula, tak perlu. Nak buat eksperimen, tak perlu. Allah dah mudahkan, ikut je. Sebab itu Allah ulang uswatun hasanah lagi sekali pada ayat yang ke-6 ini. Kerana Allah nak kita telusuri jalan yang sama. Jangan buat jalan yang baru sebab belum tentu lagi sampai kepada apa yang Allah kehendaki. Baik, kita berhenti setakat itu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Saya mohon maaf jika ada tersalah kata, terkasar bahasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Amin. Allahumma dzakirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-lail wa atrafan nahar 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ij'alna mimman yuqimu hurufahu wa hududah wa la taj'alna mimman yuqimu hurufahu wa yudayyi'u hududah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Jazakumullah khairan pada semua. Meluangkan masa pada malam ini, moga Allah nilai dia sebagai amal yang soleh, insya-Allah. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Salam warahmatullahi wabarakatuh semua.